Beberapa hari yang lalu seluruh negara dikejutkan ketika rakyat menunggu untuk merentas negeri untuk balik berhari raya bersama dengan keluarga masing-masing di kampung halaman. Tiba-tiba ada seorang mufti, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah, mengatakan hukum melanggar larangan merentas negeri ditetapkan kerajaan untuk pulang ke kampung menyambut Aidilfitri adalah haram. Jadi menurut beliau, hal ini kerana asas kepada larangan rentas negeri perlu dilihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabak penyakit taun. Katanya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut supaya umat manusia mengelak ke sesuatu tempat jika mendengar mengenai penyebaran sesuatu wabak penyakit, dan mereka yang sudah sedia berada di tempat itu tidak boleh keluar daripada kawasan berkenaan. Rentas sempadan, apa hukumnya apabila kerajaan larang? Andai tidak taat pada ulu amri pemerintah, maka hukumnya adalah haram. Sekarang angka jangkitan semakin tinggi. Jadi kalau dibenarkan rentas negeri, bila rantaian jangkitan ini akan berhenti, katanya kan. Dalam media baru-baru ini ada kes tipu dokumen, semata-mata nak merentas negeri dengan menggunakan surat kebenaran palsu yang di Pertuan Agong. Itu maknanya dua kali haram. Menipu untuk rentas negeri dan menipu surat kebenaran, kata Mufti Wilayah Persekutuan iaitu Datuk Dr. Luqman Abdullah. Kenyataan beliau itu mendapat kecaman dan berbagai komen-komen panas yang dibuat oleh netizen yang tidak berpuas hati, dan ramai yang menghentam, ramai yang mencerca, ramai yang menghina mufti terbabit, sehingga pihak kerajaan terpaksa masuk campur. Sementara itu ada pula pihak yang terpaksa untuk menenangkan keadaan dan membuat kenyataan demi kenyataan supaya isu ini dapat diselesaikan. Antaranya ialah Ustaz Nasaruddin Tontowi yang daripada PAS yang mengeluarkan kenyataan di laman Facebook beliau. Dia kata apa? Mufti bukan sahaja memiliki autoriti, malah mempunyai kepakaran di dalam bidangnya. Ia adalah satu institusi yang sangat penting di dalam struktur pelaksanaan dan rujukan syariat Islam. Tidak mengapa untuk berbeza pendapat dengan mufti jika di sana anda bersandarkan nas yang jelas dan benar. Lebih malang yang lantang mempertikaikan dengan nada yang lancang dan tidak manis adalah dari kalangan mereka yang tidak mendalami ilmu agama. Katanya lagi, selayaknya jika mereka gagal memahami sesuatu kenyataan yang melibatkan hukum dalam sesuatu isu, hendaklah mengambil sikap bertanya, merujuk kembali kepada pejabat mufti, kerana mufti adalah pakar dalam bidang syariah atau agama Islam. Selayaknya ia dihormati sebagaimana kita menghormati urusan kesihatan apabila ia diungkapkan oleh doktor pakar. Kita menghormati urusan keuangan apabila ia diungkapkan oleh pakar ekonomi. Persoalannya lagi, kata Ustaz Nasaruddin Tontowi, kenapa kenyataan mufti tidak dinilai sekurang-kurangnya dengan beradab sekalipun tidak mahu menerima pendapatnya. Saya ulangi sekali lagi, katanya tiada menjadi kesalahan untuk berbeza pendapat dengan mana-mana ulama atau mufti andai anda punya hujah yang bersandarkan nas yang jelas dan benar. Namun khilaflah dalam suasana yang harmoni, bukan mencap dan mencemoh laksana para juhala yang tidak punya hidayah, katanya. Kalaupun mahu berkhilaf dengan nas Islam yang sangat luas ini, biarlah ahli ilmu yang membahaskannya dalam kerangka adab iktilaf yang telah didisiplinkan dalam fiqh Islam. Apakah negara kita kini semakin menjunam indeks akhlak dan adab terhadap institusi agama? Kata Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi yang terbaru di dalam Facebook beliau. Jadi ramailah bila Ustaz Nasruddin salah seorang pemimpin PAS yang kini berada dalam kerajaan, jadi pengurusi dalam JLC kerajaan, maka ramai yang melihat kenyataan Ustaz Nasruddin Tontowi ini lebih kepada memihak ataupun mempertahankan kerajaan, walhal beliau berhujah untuk mempertahankan mufti tadi kerana atas kenyataan panas bahawa merentas negeri itu adalah haram. Jadi ramailah ramai netizen yang memberi komen. Antara netizen-netizen yang panas memberi komen, kita tengok, iaitu Majid Al-Wahid. Kata Majid Al-Wahid, mufti dan Yadim ada bantah tak bila cabutan judi khas dinaikkan kekerapannya dari 8 kali ke 22 kali? Bila Menteri Agama dan kawan ustaz pergi ke majlis perkahwinan Nilofa dan tidak ikut SOP langsung, mufti ada keluar fatwa haram tak? Ke buat pekak je? Kata Majid Al-Wahid merujuk kepada Ustaz Nasruddin Tantawi yang juga pengurusi Yadim, kan? Itu dia. Kemudian kita ada komen lagi daripada Selamat Al-Zubair daripada Ceras. Betul cakap ustaz tu, katanya, cuma satu silapnya, bila mufti keluarkan fatwa selepas berlaku banyak isu timbul yang diklasifikasikan sebagai tidak adil di mata rakyat marahin. Makanya rakyat melihat seolah-olah mempersendakan suara mufti. Saya percaya jika dari awal mufti bersuara sejak awal lagi sebelum timbul berbagai isu, tidak timbul suara-suara sumbang dari golongan rakyat bawahan. Sementara tu netizen Fazli KBL bukan tak hormat ilmu yang ada pada mufti, katanya.
Tapi ada kes-kes yang kita harap para mufti bersuara tapi tidak kedengaran. Bab pertikaikan suara mufti ni dah lama. Mufti Selangor, dulu mufti Perak, mufti Perlis, ada kala sesama mufti pun tak sehaluan. Macam mana rakyat tak tikai? Itu dia. Sementara tu netizen Samsudin Hamzah katanya mufti dan ilmiah agama memang dihormati, tapi kenalah berhujah pada sesuatu perkara yang tidak betul. Jangan memilih siapa pelakunya. Kalau demi jawatan dan mendatangkan kemudaratan poket sendiri, senyap membisu, tapi jika sebaliknya maka mereka lah yang dahulu ke depan memberi hujah. Itu dia kata Samsudin. Sementara tu netizen Zulkarnain Saharudin, saya tidak bersetuju katanya. Saya tidak bersetuju dengan pandangan mufti yang kata haram. Sebab takut wabak menular. Sedangkan satu negara dah kena wabak, dan saya juga tidak bersetuju dengan orang yang mengutuk, maki hamun dan mencerca mufti. Seorang lagi netizen iaitu Taufik Khilafah katanya apa ni, ketika wabak melanda Sabah, wabak COVID-19 yang melanda Sabah, tidak ada kenyataan haram dari mufti. Pilihan raya negeri diteruskan dan peningkatan kes bermula dari situ. Umat Islam dah nampak double standard dalam keluarkan fatwa. Umat Islam tak bertikai ke ilmuwan mufti, hanya persoalkan kenapa time rakyat ada fatwa, time pemerintah geng kayangan tak keluar fatwa. Itu dia. Sementara FND yang rakyat marah kenapa tak tegur secara terbuka VVIP ke menteri ke siapa-siapalah yang melanggar. Adakah adab dan hujah bernas hanya terpakai kepada rakyat marhain saja, tidak kepada pemerintah? VVIP is the famous. Adakah syarat hanya mencela sesuatu yang keterlaluan dilakukan oleh rakyat marhain? Persoalannya mengapa bila apa yang dilakukan mereka yang berlainan darjat tidak pula ditegur oleh mufti secara terbuka? Takut kena pecat, takut hilang jawatan atau double standard? Itu dia. Sementara tu banyak komen daripada netizen Angah Din Janggut. Katanya apa? Betul, sangat betul. Adakah tugas sesuatu jabatan hanya diberi mandat tegur rakyat saja, tapi bukan atau tidak pada pemimpin? Masalahnya kat sini SOP yang haru biru dikeluarkan oleh pemimpin, buatkan rakyat banyak pertikaikan. Asbab dari itu mufti dan agamawan yang terpalit dengan carca merbab kepimpinan katanya. Dan yang terakhir kita tengok komen yang panas juga ini daripada Fazlina Hamid. Netizen bernama Fazlina Hamid, dia kata apa? Ustaz, mufti tu tak maksum Ustaz. So kalau dia keluarkan pandangan yang macam tu, tak salah orang lain tegur dia. Tak ada siapa pun maki hamun dia. Yang orang pertikai, kenapa keluarkan hukum haram tu sekarang? Covid ni dah dekat 2 tahun muncul, bukan 2-3 hari ni je. Semua rakyat faham lah memang tak boleh rentas negeri, tapi tak perlu letak hukum yang macam itu sekali katanya. Nanti time nak pilihan raya, rakyat pun boleh guna hukum yang sama tau Ustaz. Kalau rentas negeri untuk pulang beraya haram, kalau nanti pulang ke kampung untuk mengundi pilihan raya, hukum dia jadi apa pula? Harus, sunat, wajib. Itu dia. Time benarkan rakyat melancong, tak ada pula haram. Hadir kenduri kahwin tak ikut SOP, tak ada pula keluarkan hukum haram. Double standard. Kadang-kadang kita nak backup suatu perkara itu, mestilah kena pada tempatnya. Itu dia pandangan daripada Fazlina Hamid. Ini adalah suara-suara rakyat marhain yang memberi komen. Banyak lagi komen-komen yang tak sempat kita petik. Apapun kita harap semoga isu ini dapat diselesaikan secara profesional bagaimana. Dan kita fahamkan yang terkini ada kenyataan yang dibuat oleh menteri yang berkenaan. Kenyataan itu dibuat oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Katanya isu mengenai hukum haram bagi merentas negeri pulang ke kampung meraihkan Aidilfitri dianggap selesai jika dilihat daripada keseluruhan konteks. Zulkifli berkata ia hanya sekadar ucapan dalam webinar dan juga tengok dari konteks keseluruhan. Memang ada syarat, peraturan dan kaedah. Saya sendiri sudah bertanya kepada mufti terbabit dan ia tidak ada pun sebenarnya katanya. Begitulah kenyataan yang dibuat oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri kan, bahagian hal ehwal agama. Juga katanya lagi, kata menteri terbabit lagi, ia selaras dengan kebanyakan teknologi digital lebih bersifat pelanggan holistik. Sementara itu rencana mengenai prosedur penyelesaian solat hari raya, Zulkifli berkata ia akan dibawa dalam masa terdekat. Jadi nampak di sini menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata isu selesai kerana sebenarnya mufti terbabit tidak berniat berkata begitu. Ia tidak ada pun sebenarnya kenyataan itu. Itu jadi bertambah muskil di kalangan rakyat ni. Rakyat marhain, suara rakyat marhain yang mempertikaikan jadi muskil sebenarnya, tak ada pula kenyataan benar. Jadi yang mana satu yang betul yang mana satu yang betul. Jadi apa-apa pun kita sebagai rakyat marhain, kita mempunyai otak kita, otak kiri, otak kanan, kita mempunyai pandangan, pendapat kita dalam sebuah negara demokrasi Malaysia hari ini. Jadi jangan halang rakyat untuk bersuara kerana itu hak rakyat untuk membicarakan sesuatu isu, terutamanya isu mengharamkan rentas negeri untuk balik berhari raya bersama keluarga masing-masing di kampung halaman. Ini yang menjadi isu sebenarnya. Jadi apa komen anda? Anda boleh berikan komen anda pada di bawah video ini untuk kita tengok komen-komen terbaik yang diutarakan oleh rakyat marhain tentang tajuknya merentas negeri untuk balik berhari raya haram. Apa komen anda? Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih bersama dengan saluran CMK TV Suara Rakyat Marhain. Terima kasih atas sokongan anda. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe CMK TV Suara Rakyat Marhain. Jumpa lagi. Salam terjah. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.